Assalamualaikum, saya Khairul daripada Rawang. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Rafiq di atas giveaway yang telah saya menangi, iaitu CP SP 300 dan SP 300 memang terbaik. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan Grab kita. Kita bertemu lagi guys. Saya Rafiq Paladara anda. Alhamdulillah. Okey, sebelum saya nak update saya punya weekly income, iaitu daripada 30 November sehingga 6 Disember pada minggu lepas, saya nak highlight dulu info ataupun peraturan ataupun inisiatif terbaru yang telah diperuntukkan oleh pihak Grab kepada pemandu-pemandu Grab selaras dengan perintah berkurung bersyarat yang telah dikemaskinikan oleh kerajaan lah di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Okey, kalau korang pergi dekat notification under Grab official update ya, efektif 7 Disember itu hari, ada beberapa info ataupun peraturan baru yang telah dikemaskinikan oleh Grab. Okey, antaranya first yang saya akan highlight adalah kapasiti penumpang. Okey, berapa jumlah maksimum kapasiti penumpang untuk Grab e-hailing service guys? Take note Untuk 4-seater, Just Grab, Grab Car Plus, Grab Car Exec, Grab Car Premium dan juga Grab Taxi, tak lebih daripada 2 penumpang sahaja setiap trip. Okey, 4-seater maksimum 2 penumpang saja. Untuk 6-seater pula, Grab Car 6-seater ataupun Grab Car Exec, contoh Velfire, maksimum penumpang tak lebih daripada 4 penumpang saja guys untuk setiap trip. Okey, soalan ni sangat-sangat lazim, very common guys. Sebab apa? Sebab masih jadi kekeliruan oleh setengah pemandu dan juga penumpang lah. Keliru dengan syarat kerajaan. Yes, betul, kerajaan ada bagi tahu maksimum penumpang ikut kapasiti kereta. Okey, tapi untuk Grab e-hailing service ataupun mana-mana e-hailing service yang lain, untuk 4-seater maksimum 2 penumpang saja. Untuk 6-seater maksimum 4 penumpang saja. Okay, so please take note guys. Okay, yang kedua saya akan highlight mengenai Grab operating hours guys. Okay, Grab operating hours untuk Grab Transport di seluruh kawasan Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak, sekarang operation hours dah 24 jam guys. Okay, 24 jam daripada pukul 12 pagi sehingga 12.30 malam lah. Okay, no last booking time. Okay, kecuali 4 kawasan ni, Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan dan Lahad Datu. Masih timing yang sama, 6 pagi sehingga 12.30 malam. No last booking time lah. Ini untuk Grab Transport lah, Just Grab, Grab Car dan sebagainya. Lepas tu Grab Express, Grab Express di seluruh kawasan Malaysia juga, operation hours 8 pagi sehingga 12.30 malam guys. 8 pagi sehingga 12.30 malam, no last booking time lah. Okay, dan yang terakhir Grab Food dan juga Grab Mart. Okay, saya akan emphasize on Klang Valley sajalah. Okay, operation hours bermula jam 7 pagi sehingga 12.30 malam. Okay, last order pukul 11.30 malam guys. Okay, dan kawasan-kawasan lain tu korang boleh tengoklah dekat jadual yang saya paparkan dekat skrin ni. Okay, seperti yang sedia maklum guys, untuk Grab Driver Center ataupun GDC di seluruh kawasan Malaysia masih beroperasi lagi.
jam yang sama daripada Isnin sampai Jumaat, jam 10 pagi sehingga 5 petang lah, kecuali hari Minggu dan juga cuti umum tutup. Okey, khusus untuk Grab driver baru yang baru nak sign up, dan juga driver-driver lama yang ada masalah kritikal lah. Okey, tapi korang kena call dulu untuk set appointment. Call customer service, nanti diorang akan set satu date untuk korang datang, dan just tunggu je notification daripada Grab. Okey, kalau masalah-masalah lain tu yang remeh tu, korang just pergi dekat help center, pilih kategori yang sesuai, dan tunggu je email daripada Grab. Okey, antara inisiatif yang telah diperuntukkan oleh pihak Grab kepada pemandu-pemandu, sekiranya kalau korang terjebak dengan penyakit corona ni ataupun COVID-19, korang kena terus inform pada Grab. Okey, just klik pada self declare to us. Klik yang tu, lepas tu klik login to get help. Okey, tekan email korang, lepas tu nanti korang just berurusan dengan Grab. Okey, dan Grab akan terus suspend korang punya account untuk 14 hari. Temporary lah, untuk 14 hari. Tapi jangan risau, dalam tempoh 14 hari tu Grab akan top up RM1,000 plus RM350 sekiranya kalau korang kena kuarantin. Okey, dia akan top up terus dalam cash wallet korang lah. Okey, sama juga guys, kalau korang dapat detect penumpang korang ada simptom COVID-19, korang just inform pada Grab, pilih kategori report a passenger showing symptoms, tekan login to get help. Okey, inform pada Grab, nanti Grab akan buat investigation lah. Sekiranya penumpang korang tu positif COVID-19, okey, Grab akan terus suspend korang punya account, okey, untuk 14 hari, dan korang tetap akan dapat RM1,000 tambah RM350 lah. Dan selepas 14 hari guys, Grab akan activate balik korang punya Grab account lah, sehingga mendapat surat pelepasan daripada KKM mengenai status kesihatan korang. Sekiranya korang betul-betul sihat, baru Grab akan activate balik korang punya Grab account. Dan untuk sok-sok pula guys, saya sarankan kepada yang belum buat lagi, driver-driver yang belum buat, buatlah. Okay, buatlah. Yearly contribution paling lowest RM157.20 untuk 1 tahun guys. Kalaulah kata korang terjebak pada corona ni, COVID-19, okay, sok-sok akan bayar korang at least RM1,000 setiap bulan. Okay, bulan-bulan RM1,000. Sampailah korang fit untuk drive balik. Dan antara inisiatif yang lain lagi guys, hygiene products guys. Grab pun ada provide juga hand sanitizers dan juga barang-barang hygiene yang lain lah, dengan diskaun yang tertakluk dekat Shopee. Jadi korang just klik Grab X Shopee, dan korang akan dapat diskaun sebanyak 15% lah dengan menggunakan promo code dekat Grab Benefits tu. Dan dekat situ korang boleh beli macam-macam barang-barang hygiene seperti hand sanitizers, face mask dan sebagainya lah. Dan satu lagi guys, untuk imbas MySejahtera QR code ni, kalau boleh korang buat lah guys. Korang buat lah, laminate macam saya buat ni. Lepas tu letak je dalam kereta, just in case kalau misal kata ada customer korang yang terjebak dengan penyakit corona ni, COVID-19 ni, at least ada bukti scan lah. Ok, sekarang saya akan update saya punya weekly income lah daripada 30 November sehingga 6 Disember guys. Ok, jadi jumlah kasa secara keseluruhan adalah RM2,040 guys. Jumlah kasa RM2,040, sebanyak 161 jobs. Yang ini tak termasuk Grab Express yang saya buat lah, ada dalam lebih kurang 4-5 job. Ok, semua just Grab. Dan 0% commission guys, 0% commission. Belum tolak lagi lah minyak. Ok, belum tolak minyak lagi. Dan apa yang saya nampak guys, ada progress. Kalau nak dibandingkan dengan minggu-minggu sebelum ni, memang ada progress. Sebab saya tengok dari segi number of jobs, ada kenaikan. Lepas tu dari segi insentif dan bonus pun ada kenaikan. Jadi in terms of job dan income tu ada penambahbaikan lah, apa yang saya nampak. Dan saya predict towards year end, Christmas dan menjelang tahun baru, InsyaAllah kepada mana yang buat di kawasan Lembah Kelang Valley ni memang boleh boost income. Boleh sangat-sangat guys. Tapi korang kena fokus lah, dan mungkin dari segi masa tu korang kena extend lagi. Okay guys, jadi di video kali ini juga saya akan demonstrate, saya akan kongsikan strategi kayuan saya, macam mana saya boleh dapat satu hari RM300, RM350, even RM400 guys. Elemen yang penting of course disiplin lah, disiplin dan juga kesabaran. Okay,
dan korang kena fokus. Okey, maksud saya fokus tu, korang kena kenal pasti kawasan yang korang berada tu. Adakah kawasan tu ada job? Adakah kawasan tu banyak driver? Kalau banyak driver, keluar radius, pergi kat kawasan yang kurang driver. Tunggu kat situ sampai dapat job. Dan kalau boleh guys, setiap radius kawasan yang korang berada tu, korang kena tetapkan satu benchmark location korang, so that korang boleh patah balik. Sampai kat situ, patah balik ke benchmark location, tunggu kat situ. Itu lagi bagus lah, so that korang tak buang masa. Okey, tapi janganlah terlalu jauh daripada kawasan yang korang drop off customer tu. Kalau boleh yang dekat lah, cari benchmark location yang dekat. Okey, jadi kebiasaannya guys, saya akan bermula di kawasan perumahan saya lah, iaitu di Taman Mas. Biasanya saya bermula lebih kurang pukul 7.30 ataupun pukul 8. Saya akan tawaf 2-3 kali di radius kawasan rumah saya, sehinggalah saya mendapat job pertama, iaitu pick up di Koi Suites Kondo. Okay, kadang-kadang di Koi Suites, kadang-kadang di Kalisa, kadang-kadang Koi Prima dan sebagainya. Jadi untuk yang ni, pick up di Koi Suites, hantar ke LRT Puchong Prima. Fare lebih kurang RM9 lah, Grab Pay. Sebenarnya lagi jauh kawasan tu daripada kawasan KL, lagi tinggi peluang untuk dapat long trip guys. Okay, jadi untuk yang ini saya dah hantar customer saya di LRT Puchong Prima lah. Fare RM9 untuk job pertama. Okay, jadi daripada sini guys, saya ada banyak option. Biasanya hari Ahad memang kurang driver, jadi boleh ke Puchong Permai, sana memang ada job. Okay, ataupun stay di Puchong Prima. Kalau dekat Puchong Prima ni, boleh ke Aurora Residence, Vista Millennium ataupun Desa Impiana, ataupun patah balik ke Taman Mas, ataupun boleh ke Taman Tasik Prima, kawasan perumahan, dan The Wharf Residence, ataupun boleh ke Puchong Utama, Court 1 ataupun Court 2 lah. Tapi untuk yang ni saya terus ke Puchong Permai lah. Setibanya di kawasan Puchong Permai, tunggu lebih kurang 6 hingga 7 minit, saya mendapat job pick up di LRT Puchong Perdana, hantar customer ke Cyberjaya. Long trip ni, RM19 fare, cash payment method lah. Sebab tu saya selalu cakap guys, kalau biasanya Ahad pagi, mana-mana kawasan di Lembah Klang Valley memang ada job, terutama sekali di kawasan perumahan. Jadi spot kawasan perumahan korang dan tunggu sampai dapat job. Biasanya Ahad pagi di Cyberjaya memang slow guys, 50-50. Kadang-kadang ada job, kadang-kadang tak ada job, bergantung. Jadi macam biasa, selepas drop off customer saya di Cyberjaya, saya akan terus ke benchmark location saya, iaitu di Putra Perdana. Tapi sebelum saya ke Putra Perdana, saya akan pusing dululah di beberapa kawasan di Cyberjaya, iaitu di Tamarin Square, Mutiaraville, Vega Residency, Cyberia Smart Homes, Soltis dan sebagainya. On the way to Putra Perdana, saya dapat job di Soltis Residence lah, hantar customer ke The Place Cyberjaya. Fare RM10, cash payment method lah. Sebab tu penting guys, selalu jalan dalam. Biasanya kalau saya nak ke Putra Perdana, saya akan melalui Cyberia Smart Homes, Soltis, Vega Residency, Tamarin Square dan sebagainya lah. Kadang-kadang kena lah kalau ada nasib. Lepas saya drop off customer saya di The Place Cyberjaya, macam biasa, saya akan terus ke benchmark location saya. Saya tak akan tunggu, sebab kawasan The Place ni memang tak ada job lah pagi. Jadi terus ke kawasan benchmark location saya di Putra Perdana. Tapi laluan dalam lah, jangan sesekali lalu highway, sebab korang mungkin akan terlepas job-job di Cyberjaya. Jadi ikut laluan dalam. Job yang keempat, pick up di Cyberia Smart Homes guys. Fare RM5, cash payment method. Hantar customer ke Dipal Shopping Mall. Short trip lah. Kalau boleh guys, saranan saya, tak kisahlah short trip ke ataupun long trip, kita sapu je, kita ambil je semua. Memandangkan sekarang ni musim COVID-19, okay, jadi dari segi job memang tak banyak. Kalau boleh jangan memilih, ambil je semua. Jadi selepas drop off customer saya di Dipal Shopping Center, fare RM5, cash payment method, okay, confirm trip. Selepas itu saya akan terus ke benchmark location saya lah, iaitu di Putra Perdana. Sekali lagi guys, job yang kelima saya dapat di Cyberia Smart Homes, tapi kali ini dengan fare lebih tinggi lah, RM19, cash payment method. Hantar customer ke IOI Putrajaya. Tak sempat nak ke Putra Perdana, dah dapat job keluar daripada radius Cyberjaya. Biasanya saya jarang dapat job daripada Cyberjaya ke Putrajaya. Biasanya kalau long trip pun Cyberjaya ke KL ataupun ke Puchong. Jaranglah dapat Putrajaya ni. Selepas saya drop off customer di IOI Putrajaya, saya akan terus buka passenger app saya untuk tengok
berapa banyak driver yang berada di sekeliling IUI ni. Kalau kurang driver, saya akan tunggu. Sebab mungkin kita akan dapat job di Puteri Palma Kondo, ataupun di Connexion Kondo, ataupun mungkin di IUI Putrajaya Shopping Mall itself. Jadi bergantung. Tapi kalau banyak driver, saya akan terus ke benchmark location yang berdekatan. Job yang ke-6 guys, jam lebih kurang pukul 11 pagi, pick up di Puteri Palma Kondo, fare RM5 lah, Grab Pay. Hantar customer ke IUI Putrajaya Mall juga. Jadi macam saya cakap guys, buka passenger apps, tengok kalau kurang driver, tunggu saja. Biasanya Ahad pagi memang tak ada driver lah, jadi saya ambil kesempatan untuk tunggu sampai dapat job. Biasanya guys, kalau di kawasan IUI Putrajaya Mall ni, saya tak tunggu, sebab driver terlalu banyak. Lagi-lagi kalau hari bekerja sebab tu saya buka passenger app, saya tengok kalau kurang driver, saya tunggu. Tapi kalau banyak driver, macam ni kereta banyak bersepah tepi kiri kanan, saya tak akan tunggu. Jadi saya akan terus ke benchmark location saya, iaitu di UPM ataupun Mardi lah, Jalan Mardi. Alhamdulillah guys, sampai di UPM saya dapat job di KMR One Putra Residence lah, one of the hostel in UPM. Fare RM11, cash payment method. Hantar customer ke South City Plaza lah. Macam saya cakap guys, kalau boleh pergi dekat kawasan yang kurang driver. Biasanya kawasan yang berdekatan dengan hotspot ni, driver akan ke hotspot. Jadi saya ambil peluang untuk pergi ke kawasan yang bukan hotspot dan tunggu sampai dapat job. Itu taktik saya lah. Setelah selesai job yang ke-7, hantar customer ke South City Plaza. Settle job. Dekat South City Plaza ni guys, banyak tempat yang korang boleh pergi. Ada banyak kondo. Contoh macam Fortune Park, East Lake Residence, Perdana Selatan Apartment, ataupun yang paling favourite, One South lah, One South Kondo. Biasanya kawasan-kawasan ni memang banyak driver lah tunggu. Saya tak akan tunggu, saya akan lalu saja. Lalu dan saya akan masuk dekat One South, buat mungkin 1 ataupun 2 pusingan, keluar balik dan saya akan terus ke benchmark location saya, iaitu di Taman Bukit Sedang. Setibanya di Taman Bukit Sedang guys, terus saya dapat job pick up di Mega Ria Lily Apartment, hantar ke Ceras Ria Apartment, fare RM19, cash payment method. Jadi ini adalah antara benchmark location saya lah di Taman Bukit Sedang. Tempat ni bukan saja ada banyak hostel untuk foreigners, tapi juga banyak kondo-kondo lain. Contoh di City of Green Residence, Sri Impian Apartment, Vista Impiana Apartment dan sebagainya lah. Dan satu lagi, kawasan ni kurang driver, jadi banyak opportunity, banyak peluang untuk dapatkan job sini. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan atau kemuskilan, boleh terus WhatsApp saya. Nombor saya tertera kat bawah ni. Dan kepada sesiapa yang WhatsApp saya tapi saya tak reply, saya minta maaf sangat-sangat guys. Bukan saya tak nak reply, tapi sebab terlalu banyak sangat incoming message lah yang saya dapat, yang saya terima. Tapi kalau saya baca nanti, insyaAllah saya akan reply ke semuanya. But it might take sometimes lah. Dan satu lagi guys, ampau RM1,000 guys, masih belum diraih lagi sampai sekarang. Ada lagi lebih kurang separuh bulan lagi, sampai 31 Disember. Jadi simple je, korang just booking Grab dengan saya, lepas tu ungkapkan kata laluan yang betul, dan saya akan terus bagi cash RM1,000 kepada korang. Satu pemenang saja. Jadi cepat-cepat lah. So itu saja daripada saya. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Rafiq, kepala darah anda. Assalamualaikum. Rafiq sign up. Thank you guys.